الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muka surat 17 betul? Surah apa? 29, 17 ni tu bila 29 berapa pelajaran daripada sejarahnya selepas hijrah ke Habasyah bab yang ketiga baik. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala, beberapa pelajaran dan pengajaran. Tatkala seorang pendakwah sanggup dilindungi oleh sanak saudaranya sekalipun mereka tidak menerima dakwahnya, yang demikian adalah sangat perlu bagi perjuangan dakwah. Ketika mana ia sangat lemah, ia sangat perlu bagi perjuangan dakwah. Yang demikian adalah sangat perlu bagi perjuangan dakwah ketika mana ia masih lemah dan belum ramai penyokong. Kerana dengan bantuan mereka itu akan menyekat dan menghalang musuh-musuh dakwah daripada melakukan tindakan yang mengancam keselamatan hidup seorang pendakwah ataupun menyakitinya. Oleh itu sikap fanatik kesukuan atau kekeluargaan itu kadang-kala dapat dimanfaatkan oleh pendakwah dalam menjaga dan melindungi gerakan dakwahnya, selama mana ianya tidak disertai dengan berbagai kemungkaran yang dilarang oleh syarak. Itu dia. Baik, bagi yang pertama ini, iaitu kita melihat bagaimana pendakwah ini dilindungi oleh sanak saudaranya, seumpama apa yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi ada sokongan yang kuat yang diberikan oleh keluarganya yang terdekat, khususnya Abu Talib, bapa saudaranya yang walaupun beliau tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib beliau tidaklah menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dua sikap ataupun sikap yang ditonjolkan oleh Abu Talib ini memperlihatkan bukanlah biasa-biasa. Abu Talib ini berbeza dengan pak saudaranya yang lain seperti Abu Lahab. Sebab itu kalau kita imbau sejarah bagaimana kita tak perlu nak jelaskan lagi, kerana Abu Talib yang mana yang memelihara
mandat yang disampaikan oleh Abdul Muttalib, datuk. Memang ada wasiat. Wasiat oleh Abdul Muttalib, tuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abu Talib ni dia bukanlah anak yang paling tua. Kalau kita tengok silsilah. Antaranya tugas memelihara anak saudaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tugasan yang menjadikan Abu Talib ni serius nak jaga Nabi kerana wasiat Abdul Muttalib tu. Suruh tengokkan cucu, seperti mana kisah masyhur yang berlaku pada zaman Abdul Muttalib itu. Antara ridak yang menjadi simbol kebanggaan, hamparan yang menjadi simbol kebanggaan, kekuatan ataupun ketokohan pemimpin Mekah ketika itu adalah dia punya satu ridak atau kain yang khas hamparan tu. Semua orang tak boleh cicak atas, duduk atas, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun anak-anak terdekat. Maka diberikan gambaran oleh Abdul Muttalib bahawa Nabi Muhammad ni bukan cacalan manusia. Dia kecil lagi ditunjukkan sebagai satu, ialah ada insting yang kuat oleh Tok, bahawa bagaimana dia kecil lagi sudah pun Abdul Muttalib memberikan dapat satu perasaan bahawa ini bukanlah manusia biasa. Kerana di sisi Arab ni, benda yang mereka pegang ni kalau berlaku lawan daripada kefahaman asal mereka, pastinya nanti akan ada satu hikmah terbesar. Antaranya melihat ketokohan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu bila sebelum wafat, maka Abdul Muttalib ni memerintahkan Abu Talib supaya benar-benar laksanakan tanggungjawab jaga Nabi SAW. Di samping pada itu, bukan sekadar Abu Talib, tetapi diberikan oleh bapa saudaranya yang lain seperti Hamzah, juga diberikan tanggungjawab kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Itu semua pak-pak saudara Nabi tu. Bukan Abu Talib semata-mata. Mandat tu diberi oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib. Ceritanya sebelum tu semua tak masuk Islam lagi, tapi diberi atas kekuasaan ataupun diberi mandat atas nama kekeluargaan. Tapi 3 orang tu dah baik dah. Termasuk seorang lagi pak saudara Nabi, Abu Lahab, ada juga kan. Abu Lahab berbeza sikapnya dengan anggota-anggota keluarga yang lain, walaupun tak masuk Islam, tapi disebabkan kepentingan harta dan juga pangkat. Yang lain-lain itu tak ada kerana apa, sebab fikir keluarga. Sehingga pada ketika itu, kalau kita tengok sifat Abu Lahab terdahulu, sehingga sanggup mengangkat dirinya digelar sebagai Abul Uzza, betul? Abul Uzza, yang mana ketika itu sifat yang memikirkan tentang penguasaan politik, pangkat dan sebagainya. Maka apabila ada usaha dakwah yang nak didatangkan oleh anak saudaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka betul-betul beliau bencikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Abu Talib itu antara yang disifatkan dalam pelajaran kita hari ini, antara kita sebagai seorang pendakwah, bahkan bukan sekadar pendakwah, Nabi itu melalui selusuri sejarahnya boleh duduk di bawah naungan keluarga. Dan bukan tiket hari ini, kalau bersalahan agama sekalipun kita tak boleh bagi penghormatan. Bukan tiket. Bila membabitkan keluarga sekalipun dia berbeza agama. Dan hari ini alhamdulillah kita diperlihatkan di Malaysia pun gitu kan. Ada seorang dulu heboh bagaimana kisah seorang cucu yang boleh duduk di bawah pengawasan opahnya, yang mana kedua ibu bapanya telah balik ke negara asal mereka, dan alhamdulillah dibesarkan umur sehingga 20-an, dan masuk antara yang diberi kepentingan oleh opahnya itu adalah pendidikan agama. Sehingga kan opah ni yang memperingatkan tentang ibadat solatnya, memperingat pergi mengajinya, memperingat pergi sekolah agamanya. Dan akhirnya budak ni bila besar,
dengan penekanan agama dan knowledge tentang pengetahuan agama dan penghayatan Islam ni, dia jadi seorang yang terdidik walaupun agama itu berbeza. Menunjukkan agama bukanlah sesuatu yang memberikan satu titik perpecahan dan perbezaan dalam kehidupan. Bahkan dia memberi satu isyarat penting. Namun begitu, kita bukanlah cara corak pemikiran dan pola pemikiran kita liberalisme. Ada pun usaha yang dibuat oleh anak atau cucu ni, insya-Allah, atau siapa-siapa pun yang duduk di bawah perbezaan agama tu perlu berusaha ke arah memberikan petunjuk risalah-risalah dakwah. Soal nak beri hidayah tu bukan kerja kita. Kerja kita adalah corak memberikan peringatan penting. Itu yang sepatutnya dilihat. Okey, sebab tu Abu Talib itu adalah seseorang yang sangat memberi kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ringkas kat situ lah kurang lebih. Kemudian yang kedua pelajarannya, seseorang isteri yang solehah serta yakin akan kebenaran apa yang didakwahkan itu tidak sedikit meringankan beban kesusahan dan penderitaan suaminya sebagai pendakwah. Bila mana dia sanggup menanggung sama suka duka suaminya, dengan penglibatan seorang isteri seperti ini akan memberangsangkan suaminya untuk bertambah jiwa. Bila mana dia sanggup menanggung sama suka duka suaminya, dengan penglibatan seorang isteri seperti ini akan memberangsangkan suaminya untuk bertambah teguh jiwa dan pendiriannya dalam meneruskan cita-cita perjuangan dakwahnya. Demikian besar pengaruhnya terhadap kejayaan dan perkembangan sesuatu dakwah. Sebagai contoh sikap yang ditunjukkan oleh Sayyidatina Khadijah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan suri tauladan yang utama dalam membuktikan peranan seorang isteri yang mukminah dapat memainkan peranan, dapat membuktikan, adalah suri tauladan yang utama dalam membuktikan peranan seorang isteri yang mukminah dapat memainkan peranan yang besar untuk menjayakan tugas suaminya seorang pendakwah, terutamanya dari segi keteguhan pendirian dan kelangsungan dakwahnya. Sebaliknya, apabila kehilangan seorang isteri yang seperti ini di dalam dunia dakwah, mengakibatkan kerugian besar bagi para suami yang bakal mengalami duka cita yang berlipat kali ganda. Jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid ataupun disebut dengan Khadijah Kubra, yang hari ini antara orang pertama masuk Islam. 4 orang terawal masuk Islam. Pertama, justifikasi oleh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq Al-Maktum. Nombor 1 adalah Siti Khadijah binti Khuwailid yang dikelaskan sebagai perempuan pertama masuk Islam. Isteri Nabi selepas mana dapat wahyu pertama suratul Alaq, kemudian dalam keadaan yang gentar, dalam keadaan takut itu diselimuti oleh Khadijah isterinya Nabi. Selepas itu diberitahu oleh Nabi akan aku dapat wahyu sekian. Sekaligus itu sejarah pengislaman Khadijah. Sekaligus lepas peristiwa itu, itulah sejarah pengislaman pertama apabila Nabi melaksanakan tugas dakwah pertamanya. Maka diberitahu dan disyahadahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disyahadahkan Sayyidina Khadijah binti Khuwailid di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So jadi yang pertama isteri Nabi. Yang kedua yang ada yang cepat dan dapat menerima Islam ini adalah keluarga Nabi juga, Sayyidina Ali binti binti Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib. Sayyidina Ali Abu Talib,
Okay? Sayyidina Ali sahabat yang kedua yang dikelaskan oleh penulis, iaitu kanak-kanak pertama masuk Islam. Usia Islam dia berapa tahun? 11 tahun kurang lebih. 11 tahun. Kanak-kanak pertama, juga orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketiga, kalau kita tengok tadi isteri, kemudian keluarga sendiri, sepupu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah hamba yang bertugas di bawah pengawasan Nabi, yang ketika itu dihantar oleh maknya Ummu Sulaim, iaitu Zaid bin Harisah. Zaid yang ketiga, terawal masuk. Juga dalam lingkungan keluarga. Sebab tu sebaran dakwah utama ni soal nak jauh-jauh sangat pergi punya target. Ambil keliling dulu. Kita tak clear waris lagi, tiba-tiba kita besar di luar, maka kerana sunnahnya melihat bagaimana awalan orang yang Nabi dakwahkan itu adalah dikelilingi saudara mara dulu, waris dulu, 3. Baru lepas itu Nabi pergi keluar daripada kapasiti keluarganya, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Itu dikelaskan oleh dalam kategori sahabat. So Nabi bagi yang paling dekat dengannya dulu isteri yang pertama, kemudian saudaranya, kaum keluarganya terdekat, kemudian baru pergi kepada hambanya ataupun orang yang berkhidmat dengannya, rapat dengannya, dan yang ketiga, yang keempat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. So ini jelas menunjukkan, kita tengok fungsi yang terdekat, kekeluargaan tu dia main peranan. Nabi tak abaikan soal kekeluargaan. Jadi isteri yang ada pada Nabi SAW itu, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid adalah yang pertama masuk Islam. Dan walaupun kalau kita tengok imbau sejarah Sayyidatina Khadijah ini pernah jadi isteri kepada menurut sejarah usia Khadijah ni usia kahwin dengan Nabi SAW agak lewat 40 tahun. Ada sejarah perkahwinan yang lampau, ada anak pun disebut dalam sejarah 4 orang sebelumnya. Kemudian apabila peristiwa memaparkan Nabi SAW ni bila kahwin dengan Khadijah usia 40 tahun tu, maka banyaklah kekuatan yang disalurkan dengan pengalaman yang ada pada Khadijah binti Khuwailid itu bantu Nabi SAW. Dan kira-kira wafatnya Khadijah ini lebih kurang 3 tahun ataupun 3 tahun lah kurang lebih. Dalam riwayat 2 tahun atau 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW. Jadi Nabi sangat terasalah kehilangan yang Khadijah binti Khuwailid yang menjadi tulang belakang kepada Nabi SAW. Dan apa yang menarik bagi fahaman kita ialah Khadijah binti Khuwailid ini sepanjang hidupnya dengan Nabi tak pernah dimadukan Khadijah ini dengan isterinya lain kecuali selepas kewafatan Khadijah itu sendiri. Jadi itulah dapat lebih kurang 6 orang anak, dan antara isteri Nabi yang sempat dengan Nabi SAW yang ada anak 6 orang tu. So cari balik lagu 6 orang tu. Qasim, Allah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummi Kalsum dan Ruqayyah kan. Jadi itu semua 6 orang anak isteri Nabi SAW. Okey. Baik. Jadi kekuatan yang dizohirkan oleh isteri Nabi SAW ini adalah beliau sanggup berusaha untuk mencari jalan keluar. Apa nak buat apabila Nabi dapat tentangan, Nabi dapat tentangan dan sebagainya dalam urusan dakwah, maka beliaulah yang hadir sebagai memberi kekuatan. Dia akan hiburkan Nabi, dia akan datangkan idea-idea nak menangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jangan stres, jangan jangan berasa kecewa dengan apa yang diberikan tentangan oleh musuh dan sebagainya. Baik. Kemudian ketiga, perasaan duka cita kehilangan sanak saudara.
Disebabkan kehilangan sanak saudara yang membela perjuangan dakwah sekalipun dia tidak beriman, dan kesedihan kerana kehilangan seorang isteri yang mukminah lagi jujur adalah merupakan perasaan yang sedih timbul dari sikap tulus ikhlas dalam melaksanakan dakwah, sekaligus merupakan tanda penghargaan. Seorang pendakwah kepada seorang isteri misali yang sanggup berkorban demi kepentingan yang sama. Oleh itu, apabila Abu Talib meninggal dunia, Rasulullah pernah mengucapkan kata-kata rahmakallah ataupun rahimakallahu wa ghafara lak la azala astaghfiru laka hatta yanhani Allah. Moga-moga Allah merahmatimu. Rahimakallah, dan Allah mengampuni, wa ghafara laka, Allah mengampuni dosamu. La azalu astaghfiru laka, aku akan selalu minta ampun bagimu. Hatta yanhani Allah, sehingga Allah melarangku. Dengan itu orang Islam mulai mengikuti Rasul dengan masing-masing minta ampun bagi sanak saudara mereka yang telah mati di dalam kekufuran, hingga turunlah firman Allah, maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang yang beriman minta ampun bagi orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sudah jelas bagi mereka bahawa orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Lepas turun ayat surah Taubah ni, barulah Nabi berhenti minta ampun bagi Abu Talib, sekaligus melarang orang-orang Islam daripada minta ampun bagi saudara mereka yang mati dalam kafir. Kerana itulah juga Rasulullah sepanjang hayatnya sentiasa mengenangkan jasa-jasa Khadijah, menyebut-nyebut serta pujinya, mendoakan rahmat baginya, memperlihatkan rasa kasih sayang pada sahabatnya. Sikap yang demikian menimbulkan rasa cemburu Sayyidatina Aisyah sendiri, kerana Rasulullah sering menyanjung Siti Khadijah yang sudah tiada lagi. Berhenti situ dulu sebelum. Okey. Jadi apa yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat meninggalnya, pendukung kuat, pembela, dua pembela hidupnya. Sebab itu tahun yang disifatkan pada matinya kedua pembela ini, isteri dan juga Abu Talib, disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Disebut dengan tahun kesedihan. Kerana sebab itu tak lain tak bukan kerana sedih yang mereka ini mengurus dan memudahkan urusan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah antara lain juga sehinggalah kita pernah lihat bagaimana Nabi sendiri sebut pada Sayyidatina Aisyah, kan disebutkan tadi sampai tahap Sayyidatina Aisyah jadi cemburu. Ini bukan apa sehingga Nabi SAW pernah sebut pada Aisyah, demi Allah Ta'ala ni tak pernah menggantikan dengan wanita yang lebih baik daripada Sayyidatina Khadijah. Itu ucapan Sayyidina Rasulullah SAW. Rasulullah pernah beritahu kepada Aisyah sendiri, demi Allah tak ada yang boleh ganti, yang pernah ganti wanita sebaiknya Khadijah bintu Khuwailid. Dia beriman ketika semua orang kufur, dia beriman. Dia beriman, semua orang kufur, dia beriman. Dia benarkan apa orang kata, apa orang dustakan, maka dialah yang membenarkan sebalik pendustaan tadi. Orang kufur, dia datang sebagai orang yang pertama beriman. Orang semua mendustakan aku, maka dia orang pertama yang membenarkan perkataan aku. Tak cukup pada itu, dia akan tolong aku di saat apa orang tahan pertolongan daripada aku. Peristiwa panjang terdahulu bagaimana Nabi diberi tekanan dalam dakwah, kena boykot, kena apa. Siapa yang beri sokongan, dokongan dan dorongan aku untuk teruskan kerja dakwah di samping semua orang tahan, semua orang boykot aku? Maka dialah datang isteri aku saat itu. Maka antara yang paling besar juga, Allah anugerahkan demi kekuatan yang dia bantu aku itu dengan anak-anak yang ada padaku dan tidak ada pada yang lain. Maka sebab itulah
dia adalah anugerah yang terindah bagi aku berbanding isteri-isteriku yang lain. Itu percakapan Nabi sebut pada isteri. Bahkan pada Aisyah juga itu ucapan-ucapan. Sedang Aisyah ni Nabi hanya kahwin muda dengan beliau. Tetapi bukan berarti itu perkahwinan terakhir. Yang disebut dalam sejarah isteri terakhir Rasulullah adalah Maimunah. Maimunah. Cuma agak banyak rencam diriwayatkan sahabat tentang ragam yang ada pada isteri-isteri Nabi ini. Apabila banyak Nabi berbicara dengan Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Sebab tu kita banyak dengar banyak riwayat yang disifatkan oleh sahabat ini, khususnya riwayat Aisyah. Dan banyak Nabi dengan Sayyidina Aisyah ni banyak conversation, banyak bincang, banyak itu ini kan. Jadi itu antara perkara yang besar jugalah, menunjukkan tentang kewibawaan Khadijah ini sehingga Nabi rasa kehilangannya. Juga tak cukup dengan isteri tadi, Abu Talib punya tu, bahkan sebelum datang ayat surah Taubah ni, Nabi hari-hari mohon agar Allah Ta'ala terima rahmat dia satu, mohon ampun. Sehingga datang ayat surah Taubah ayat 113 ni, maka hari ini cukup orang yang bukan Islam di kalangan keluarga ini kita beri perkhidmatan semasa hidupnya, tak ada masalah. Tapi dalam masalah mendoakan rahmat, doakan keampunan, maka itu bukan caranya. Itu bukan caranya. Sehingga itu Nabi pun berhenti minta ampun pada Abu Talib, dan juga diisyaratkan kepada sahabat juga berhentikan daripada minta tolong dan minta ampun pada Allah sekian. Maka ini jelas bukan nak tunjukkan keterukan Islam, tetapi ini prinsip, perkara asas dan perkara prinsip agama yang perlu ada perbezaan. Kita tak boleh beza, tak boleh pukul rata sama. Kat situ yang hari ini para ulama tulis, kalau kita boleh anggap orang tu walaupun dia bukan Islam, tetapi nanti penghujungnya nanti ada baik. Kalau dia bukan Islam, tapi kita tak boleh nak merasakan bahawa dia tak selamanya akan duduk dalam keadaan dimurkai. Pastinya nanti dia akan ada perhitungan baiknya sebab dia pernah baik kat dunia. So ini lafaz-lafaz yang kadang-kadang akan mengelirukan sebahagian kita hari ini dalam masalah akidah. Imam kebaikan dan nilai murni yang dibuat atas muka bumi itu silakan. Kerana dia boleh buat itu pun sebab rahman